Kita bagi masa untuk yang lain masuknya. Okey, kalau semua pergi ke, minta semua pergi ke Google Classroom. Di bawah 03, di bawah lecture notes and video, saya dah letak week 7 tutorial plan to d rendering tu. Cuba download tu download dulu material tu. So ini yang kita akan belajar minggu ni. Google Classroom, bawah lecture notes and video, cari yang terkini tu, yang week 7 tutorial plan to d rendering. Okay, basically kita akan buat macam inilah. Kita akan ada drawing, kita punya drawing yang mungkin you buat secara manual ataupun you buat secara AutoCAD kan nanti semester yang akan datang. Tapi for example bila time student ataupun junior macam korang, bila time pergi data industri ke atau kerja nanti, ni antara tugas yang akan diberikan lah kepada pelajar untuk buat presentation drawing. So normally this is, for example kalau macam your firm memang terlibat dengan penjualan rumah teres baru semua kan. Of course this is the thing yang dia akan tunjukkan dalam katalog. Jadi so untuk tunjukkan macam mana susunan perabot, macam mana material, dan suggestion dan landscaping semua lah. Nak tunjuk kata lain, nak tunjukkan as realistic semungkin yang for that proposal of that building. Okay, so ini kita akan buat hari ni. Okay, minta you boleh tengok lain, macam biasalah saya akan tunjuk the tutorial first, baru nanti ada masa you akan buat. Okay, saya tunjuk juga step yang awal ni.
Selalunya bila kata kamu buat dalam AutoCAD. Okay. So bila kamu buat dalam AutoCAD, so this is the drawing lah dalam AutoCAD. So normally ni you akan ada dalam AutoCAD version of tunjukkan semua dengar ke ni? Saya cakap seorang belakang. Dengar. Alright. Okay, so normally ini antara yang kamu akan belajar. Mungkin semester depan Miss Sarah akan ajar lebih detail lah software tu. Okay. Saya lebih pada fokuskan pada penggunaan ataupun dalam digital. Sebab semester ni you masih lagi buat manual. Jadi drawing yang kamu akan hasilkan adalah manual. Tapi sama jugalah manual, walaupun kamu buat manual, you scan it dan you masuk ke dalam komputer, dalam Photoshop untuk you colorkan dia. Okay, so normally kita akan hatch lah, maksudnya mana yang dinding tu, yang tebal, yang dinding brick ataupun konkrit. Kita akan mana-mana konkrit termasuk tiang lah, you akan hatchkan hitam dulu. Itu senang. Jadi mana yang window, make sure dia biar transparent. Window, door tu transparent. So kalau you kata you buat semua solid, nanti kita tak nampak dah, kita tak dapat feel rumah ni macam mana pencahayaan dia. Okay, so kat sini kita dah nampak dah. So this is all glass and this is the sliding door, this is a sliding door, then another window, then solid wall, this is again another window there. Jadi kita dapat bezakan lah mana door, mana window, mana wall. Okay, so bila time kata you nak import ke dalam you punya Photoshop, you akan pergi ke plot. Tapi sebenarnya benda ni semester depan you akan ajar lah, misalnya akan ajar. Tapi saya tunjuk jugalah sebab just in case you dah excited to learn about apa ni, AutoCAD ke apa, basic AutoCAD tu kan, then you nak try buat colouring. Okay, so the punya option tu is Microsoft Print to PDF lah. Kalau you tak ada tu, you akan setting itu. Okay, so the window, you selectkan window. Okay, then you preview lah. So you cakap fit to scale apa benda. So normally yang ni kita tak scale lagi lah. So kita akan scale ke dalam Photoshop. So you dah akan ada black and white macam ni. And you akan ada black and white drawing. Dan you tekan print lah. So dia akan save kat mana you nak. So tadi ada letak nama PDF plan template. Okay, saya boleh tutup lah my AutoCAD tu. Okay, kedua kita akan bawa ke Photoshop lah untuk colorkan benda ni. Okay, macam saya tunjuk tadi tu, kita akan buat whatever the plan tu dalam this kind of version. Okay, kalau you tengok dalam saya punya yang saya bagi attachment, saya bagi dalam zip tapi dalam zip tu sebenarnya ada lima folder. First is of course the plan yang kita akan buat, dah saya bagi contoh. Okay, kedua adalah grass, pokok-pokok untuk kita gunakan dalam superimpose kita tu. Dan ketiga adalah materials. So materials ni yang akan hidupkan you punya apa ni, floor plan nanti kan. Mungkin so saya cakap dari sekarang you dah ada kata you browsing, you jumpa sample of material yang you suka, the pattern, you just save je. Jadi benda tu you boleh jadi you punya own library nanti. Okay, then furniture. Of course furniture nanti you boleh tengok sini. Furniture layout. Okay. Dan kereta sama juga. Nanti I buka kat Photoshop dan you nampak lah. Okay, so first adalah bila time kita buat ke Photoshop, kita untuk SSS ni kita buka pakai A3 New A3 paper. So width dia 420. Kita pakai cm. 42 cm times 9.7. Kita nak setkan dia 300. Okay. Kedua adalah kita nak aktifkan kita punya grid. Okay, selalunya bila time untuk your first year, normally lecturer akan minta sama ada 1:50 ataupun 1:100.
So kalau Y is 100 dia senang lah, maksudnya sekarang 1 cm is equivalent to 1 meter. Jadi maksudnya you punya 1 cm on your paper daripada plan tu nanti adalah bersama dengan 1 meter. Jadi sekarang ni kita dah set lah paper ni. So paper ni kita use 42 cm is times 29.7, okay. Dan kalau kita nak set grid, kita klik dekat sekejap tengok siapa yang masuk lagi. Masuk dah dia tu. So kita double klik dekat ruler ni. So dia akan kita akan keluarkan preference punya box ni. Okay, kita just set kat situ lah. Rulers guna cm, dan dia punya type tu millimeter, width centimeter, gata centimeter. Just set kat sini lah. Dia punya, make sure centimeter lah, jangan dalam inches. Okay. So dah klik okay. So nanti you pergi ke view, you show grid. So nanti you nampak lah dia punya grid, you dah set up kat sini. So you nampak lah sebenarnya ada 4 kotak ni. Jadi maksudnya this is a 2 cm. So setiap kotak ni equivalent to 0.5 cm. Ataupun dalam you punya plan adalah 0.5 meter. 0.5 atau half meter. 0.5 meter. Jadi 1 cm is equivalent to 1 meter. Jadi bila time you bawa you punya plan, so you boleh buka you punya plan tu. Okay. So plan kita ni dia tak scale lagi lah. Maksudnya dia tak scale to your paper. Jadi untuk senang tu kita nak scale. Jadi bila kita scale, kita tahu berapa apa dia punya furniture sizing kita letak tu, kita tahu dah ukuran. Okay, jadi maksudnya it's very important for you to enlarge ataupun you edit apa scale kan you punya plan dalam you punya paper, presentation paper tu ikut scale to the 1:100 tu. Okay. So sekarang kita select plan yang kita. Sekarang ni contoh lah, bawah ni contoh. Jadi contoh ni masih lagi ada label of room, bedroom, apa benda semua. So nanti bila you dah letak Photoshop, dia boleh type in label yang baru tu atas tu. Okay, so this is kita select the plan. Okay, edit, copy, go to the file tadi tu, kita edit, paste. Okay. So kat sini kita boleh buat transparency lah kat sini. Multiply kat sini. Okay, kalau kita tengok kita punya plan, kalau kita zoom in. Okay, ini berdasarkan ni you tahulah dia punya plan, dia punya design sini. Okay, sekarang ni kita kata kita guna reference bawah ni This one, reference bawah ni. Okay, so reference bawah ni ke dinding ni, this is 0.5 lebih kurang 0.6 atau 0.7 width, which is too small lah. Sepatutnya koridor, mana-mana koridor kalau kita buat for this design, dia punya clearance is about 1.2 meter. Jadi kita kena stretchkan dia lebih kurang sampai ambil lebih kurang 3 kotak ni. Wall ke wall ni, wall to wall dalam 3 kotak. Jadi kita scalekan this drawing. Okay. So go to edit, transform, scale. Make sure you tekan shift ataupun you tekan yang atas ni, yang chain ni. Okay. So selalu saya biasa pakai shift. Ini kita mungkin perlukan 2-3 kali lah sebab kita nak tengok dia punya scaling tu. Yang kita tengok, ada reference kita. So that wall tu, into this wall, dia patutnya clearance dia adalah 1.5. Jadi kita nak kena besarkan sikit lagi. So it's good to this wall, yang bilik airnya wall ni touch on the line yang keempat. Again, ini terpulang pada design awak lah, sebab memang macam masa design awak tu berapa width tu. Tapi this is kata rule of thumb. Normally kalau kata bedroom ni, koridor ni, kita akan pakai yang apa ni? Kita akan pakai normal 1.2 lah. Ni kita reposition balik.
Okay, so basically this is kecil sikit lagi, kita besarkan lagi. I think yang ni dah okay ni. So from this wall, center of this wall, okay, dan kita tengok dia ada clearance tu lebih kurang 1 this is 1 meter, lebih kurang agak-agak tu. Okay, so basically this is the scale of this plan ni is 1 to 100 lah. Okay, so kita dah okay kat sini. We just put in the center. Betul, kita boleh offkan dulu kita punya grid. Okay, so basically this is you punya plan lah. Okay, then save lah sebab Photoshop ni kadang berat. Kalau tak nanti you apa ni, dia hang, nanti you kena buat balik kalau you tak save. Okay, so next apa benda kita nak buat? So kita letak dulu kita punya rumput lah kat luar ni. Okay, again material, kita kena prepare our material dulu. Okay, kat sini saya dah set lah material ni. Benda ni, jadi maksudnya kadang-kadang you boleh buat dalam Photoshop, you sambung-sambungkan dulu jadi satu tile besar. For example yang macam ya, saya tunjuk tadi. Okay, so sekarang ni adalah rumput yang saya dah download tadi. Tapi tengok scale ni, rumput ni adalah besar. Betul, you kena buatkan dia dalam satu page. Sekejap material grass ni. Okay, grass 80. Nampak ni, sebenarnya saya dah sambung-sambungkan banyak kali dah. Grass ni jadi satu piece yang besar. So you can see lah dia punya repetition tu. Okay, kalau saya tarik yang gambar grass ni ke library yang saya dah buat, it's just that small je. Okay, sebab tu it's elok you siap-siap macam tile tadi pun you dah siap-siap gabungkan. Okay, pertama saya tunjuk macam ni. You dah bawa ni set kat situ, betul you control alternate, so nampak dia continue, dia akan copy lah dia punya ni, dan tekan you punya shift so that dia boleh ni. So sama juga you buat belakang bawah ni, dan you boleh copy lah ni. Maksud layer ni nampak ni you boleh buat mergekan the four layer tadi tu, so again you copy, you boleh buat kat sini. So saya cakap ni, you siap you buat your library so that nanti cara you nak buat kerja tu senang. Okay, so sekarang ni kita dah buat 3 kali ni, so kita boleh flattenkan mergekan our plan. So dia dah jadi scatter copying lah ni. Okay, so sekarang ni kita select all the library of the rumput yang kita dah buat tu. Okay, dan kita go to the plan ni. Okay, so kita tengoklah mana bahagian hijau yang kita nak buat ni. So kita tahulah right now patutnya you dah tahu lah, kalau if your design you tahu dah mana you nak letak you punya rumput. So kat sini I akan select guna lasso. So ni ada yang bocor lagi ni. Maybe I punya. So my tolerance so I put terlalu besar. There's a part kat sini yang dia bocor ni. Kita test yang lain dulu. Yang ni boleh, ya. Jadi this is individu. Kita try buat yang ada material kejap.
grass. Okay, for parking tu kita boleh buat tengok apa buat kind of material kita nak guna kat situ. Kenapa kita nak gunakan this grey tile punya pavement ni. Okay, select all, edit, copy. So, kita select ni. So kita nak choose multiple ni, you kena tekan shift. So guna yang major one ni, tekan satu. Let's say kata you nak buat 2-3 tempat lagi. So you boleh copy, tekan shift dan copy ni. So dia akan select. So tadi kita dah copy material, so kita pergi ke edit, paste info. Jadi sebenarnya paste info ni nampak dia kat belakang punya ni. Nampak dia just letak you punya material tu dekat bahagian mana yang you selected lah. Jadi kat tempat lain kalau you move pun you tak akan nampak lagi material. Okay, so kat sini you boleh rotate lah. You boleh rotate you punya material. Jadi tengoklah macam mana kat situ. Macam kita buat tadi lah, kita boleh copykan, sambungkan dia punya tile ni. Itu saya cakap, benda ni lagi senang kalau you buat dalam you punya library, dah sambung-sambungkan, jadi you tak perlu susah macam ni lah, nak buat copy macam ni. So you tengok dekat layer nampak ni, dia punya layer ni dia ada macam warna hitam, maksudnya dia adalah info punya page dia tu. Dan so ni kita boleh merge the layer tu. Dah hilang ni. Alright. Kita undo je. Link layer. Kita guna option link layer. Ni you susun lah you punya material. So basically you dah ada that material for that part. You kata you punya pavement tu. Okay. So always go back to you punya plan. Kalau pergi kat plan ni, you tengok sekarang next ni apa you nak buat you punya pavement ni, laluan ni. Okay, so kita boleh select kat situ lah. Kalau yang ni mungkin dia boleh increasekan dia punya tolerance. Okay, so next you pergi kat mana, what kind of material yang dia letak. Okay, what kind of pattern yang you letak kat sini. So maybe we want to use this pattern here. So select all, edit, copy. Tujuan edit, paste info, edit, paste special, paste info. Ni mana pula hilang ni. Actually dia dah sorok belakang tu. Okay, dapat kita movekan dia. Dia cancel. Okay, kalau you tengok the size of the tile ni quite big. Sebab selalunya this tile one of the satu pattern ni sebab dalam satu kaki dia dalam 30 cm kali 30 cm, so this is quite big. Jadi maksudnya this width, the path ni lebih kurang dalam 1 meter, so dia kena lebih kurang ada 3 tile lah, 3 tile untuk satu
path tu. Jadi you scalekan benda ni. Okay, so this is by experience juga. Sebab you kena knowledge of material punya sizing, yang apa yang ada pada market tu, to help you understand dia punya material punya ni. Juga kat sini kita buat, cantumkan dia. Ya, tekan maksudnya control alternate shift. So nanti you akan copy kan benda detail ni. So kat sini kita nak linkkan dua ni sebelah kanan. Go to link layers. Hatinya aja buat separately. Macam saya cakap, dia easier adalah jika you dah mergekan dia punya library ni untuk senangkan you punya copy benda ni. Lepas ni so kita boleh check kat kanan ni lah, mana which layer yang kita so this is the current layer. Okay, mungkin ni saya buat yang sebelah sini aja dulu lah. Okay, so let's say saya nak buang benda tu, I just select kat belakang ni, edit, aktif kat sini. Let's say I want to the pattern tu habis kat situ je. Okay, so itu I want to do my pattern style kat situ. Okay, so next ni kita nak gunakan different color lah untuk pavement ni. So I will choose this color, macam mana orange sikit ni. Okay, so I select all the pavement ni. So it's good that after you select on the plan, okay, sebelah kanan ni plan kita dah ni. Dia hanya boleh select plan. Kalau you select kat blank paper, dia takkan dapat select yang mana yang macam inilah. Okay, biasanya lebih elok kalau kita dah buat macam ni, kita terus create a new layer on top of this selected ni. Jadi dia akan jadi apa? Different layer lah. Jadi senang nak manage dia punya layering. So that you can nampak. So yang ni bila I tutup, dia tak kacau dah plan ni. Let's say katakan saya nak ubah saja benda ni, I just ubah je dia punya color. Gunakan palette. Okay, so sekarang ni sama juga, mungkin dekat you punya entrance ni, pattern ni mungkin nak bagi pattern yang mungkin lain sikit. So kita go pada this kind of let's say kita choose this kind of pattern. Buka file. Choose another file. Okay, let's say this pattern kita nak, select all, edit, copy, dan pergi ke you punya plan. Okay, go back pada layer yang mana you punya plan ni. Kalau lagi elok, you rename aja plan ni, kan? Maksudnya this is plan. So you know this is plan dia. So kalau sebaik-baiknya you namekan all the layers lah, so that you tak confused. Okay, so kita nak select dekat yang this part ni untuk kita putkan kita punya tile tadi. So edit, paste special, paste info.
So dia punya tile tu is quite big. So you kena scale down lagi lah. So sekarang you tahu lah, mungkin one template tu dia mungkin akan size dia dalam 1 kaki kali 1 kaki. So this is you kena ada knowledge orang kata bila time in term of size of meter. So bila kalau you do the scale tu salah, dia akan nampak tak realistik lah. Dia akan nampak macam it's a big, maksudnya space ni nampak kecil kan. Ni dia akan check. Dia dah boleh adjust lah dia punya tile kat situ. Okay. So sekarang ni kita try colourkan lagi yang pavement yang lain ni. Sebab memandangkan pavement ni dengan pavement ni sama, jadi kita mungkin kita boleh gunakan colour pada layer yang sama. So kita cari kat mana layer tadi tu. So layer ni, so kita aktifkan layer ni dan baru kita colourkan. Kalau tidak nanti dia akan colour dekat layer yang bawah tadi lah. So nampak ni, so you dah dapat differentiate kan lah dia punya material for ni. Okay, so sekarang ni kita cuba balik colourkan kita punya rumput. Sekejap, saya pun tak tahu kat mana yang bocor ni. Sebab dia selected sekali kat dalam ni. Oh, dekat sini lah. Sebab dia selected ke dalam sebab because of this part of the part of the drawing tu dia ada the hash line aja. Okay, kita nak kecilkan size. Kat sini tu. Itu. So I'm sure in the future pun you akan hadapi benda macam ni so that you know lah dekat mana yang you nak tutupkan benda ni. You kena identify kat mana yang bahagian yang bocor tu. Okay, so kita try balik. So dia dah selected kat luar ni. So dia dah selected yang bahagian luar saja. Okay, so now kita pergi go balik pada kita punya ni kita dah boleh tutup. Kita dah boleh tutup. Kita copy yang ni tadi So edit, copy, then go to the plan. So you go edit, paste facial and paste info. So dia akan dapat dia akan pastekan directly betul-betul dekat belakang bawah ni. Tapi still nampak ni sebenarnya rumput ni kalau berbandingkan dengan scale bangunan ni, rumput dia masih besar lagi. Jadi you kena scale lagi lah. Okay, scalekan lagi, mungkin halfkan dia. Nanti you kena copy lah. Mungkin you kena buat 2 kali. Jadi kita tengok balik. So rasa-rasa kalau this one nampak okay ataupun masih lagi nampak macam besar, tapi you copy dulu dan kita nak mergekan kita linkkan kita punya layer ni dan edit,
scale. Okay, so copy lagi sekali boleh. Kita buat dalam half lah ni. Kita half complete scale dia. So kita nampak lah rumput ni memang halus lah. Okay, sebab kita bandingkan, kita comparekan dengan kita punya building ni. Kalau kita dia nampak rumput tu macam saiz lalang dia besar-besarnya. So kita nampak lah, so bila cakap lagi sekali, benda ni bila you dapat buatkan dia punya correct scale punya macam pattern of the tile, size of the grass, apa benda, dia akan nampak lagi realistik lah dalam bila you buat composition dia tu. Okay, ni ada lari sikit je. Ni check boleh. Okay. So kalau kat sini yang kata ada warna grey tu biasanya tempat tempat pos surat, tempat kita punya water punya siapa duduk rumah teres dia tahulah kat sini. Dia akan ada pipe air semua kat situ. So you go there, mungkin boleh buat sama juga, choose one colour. You nak guna the same colour. You just guna kat situ. Okay. Alright. So basically you punya hijau pada plan ni dah ada lah. So next kita cuba buat sikit landscaping kat sini. Okay, so kita buka yang kita punya tree punya library. Kita buat macam pokok-pokok kecil dulu, shrub dulu. So kita buka yang top view tree ni. Sebenarnya you cari ni, you copy satu ni, edit, copy, you go to the plan render. So make sure you punya layer ni you move ke atas, sebelah atas ke ni, sebab kita tak nak dia nanti tercopy ke bawah. Okay, so edit, paste. So edit paste ni tak payah paste info lah, sebab kita nak dia di atas. Okay. So you boleh design lah you punya ni. You try to scale kan. Tapi kalau kat sini you tak nampak kontras you dengan ni, biarkan dulu, ataupun you tengok pada option layer. Kalau kita nak kontraskan sikit pokok tu, kita buat kontras itu. Jadi susun lah, you multiplykan you punya pokok ni. Okay, so this is kata you punya suggestion of landscaping. Tengoklah macam mana you suggestkan you punya tu. Kita try masukkan pokok yang besar sikit. Ni I tak buat penuh, nanti for your exercise you kena buat penuh sikit.
free medium, free bake. Okay, so kita try masukkan ni. So pokok-pokok ni semua pokok-pokok. You cakap lah, you boleh buat you punya own library. Okay. Macam saya cakap, kata saya suka kadang buat benda ni multiply sebab kita nak tengok kan tak ada benda hilang lah. Tapi mungkin yang ni you boleh turunkan sikit opacity dia. Tengok. Copy lagi. You nampak dia realistik, you pokok you boleh transform secara distorted tak apa sebab pokok kan dia very organic. Nanti you penuh lah belakang ni. Okay, for this exercise saya tak tunjuk sampai habis. So just nak give you idea macam mana you nak put the material. Okay. So sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat material for our bedroom, for our floor kat sini. Maka kita start dulu dengan our balcony dulu lah, dengan our terrace ni. Okay, kita select dulu, kita tengok which material yang ada ni. So Greta ni macam cakap dia, elok kita buat our own library dulu, kita besarkan, kita sambung-sambungkan dulu. Mungkin dalam A3 cukup, A4 cukup. Once you dah buat 2-3 layer ni, you select 3 layer tu, merge down, nanti dia dah jadi sambung ni. So this is how to make you punya library Maksudnya sekarang you dah jumpa you punya favorite material, favorite pattern, favorite texture. So you boleh just make you punya own library. You merge down. So you dah boleh merge down ni. So ini you boleh save for okay. So yang ni you boleh select all, edit copy. So you pergi pada plan. So you tengok kat mana ruang yang you nak pakai lagi. Nak pakai you punya this material. Kat sini kita nak pakai dua ni lah, dua area ni. So kita edit, special place, space info. Okay. So, kalau kita tak nak, kita nak orientate tu, kita boleh orientate lah dia punya position lah. So let's say kata this is you punya tile you nak pakai. Okay. So next ni kita nak buat material for our bathroom. Kita choose dulu kita punya material. Let's say kita nak guna small tile ni.
So select all. Kalau kita jadi macam tu, maksudnya kita tak choose juga kita punya apa ni, kita punya plan tu. Okay. Tapi plan tentukan shoot lah. So kita choose kat mana ruang tile ni. So ingat di belakang ni dia ada macam ada apa ni, para kat belakang tu untuk letak. So kita kena tahulah which one yang mana floor, which one yang ada macam cabinet. So edit, paste info. So tile bilik air selalunya memang dia kecil-kecil lah. Dia tak apalah. This one I think this whatever the size ni dia okay. Kadang dia depend lah. Ada yang kata pakai apa ya, 2 kaki kali 1 kaki, ada yang pakai 2 kaki kali 2 kaki, ada yang pakai yang kecil untuk elakkan apa ni, licin kat lantai tu kan. You can show dekat situ macam mana dia punya bathroom punya tile. Mungkin kat sini pun ada another bathroom. So let's say kat sini you nak renderkan dua-dua bathroom ni sama. Okay, sorry, saya salah. Select. Always aktifkan balik kat you punya plan tu. Okay, then shift, cari mana ruang yang sama untuk you punya bilik air. Edit, paste info. So, you boleh nampak kan tengok sini. So ni you boleh so both plan ni kita dah dapat lah kita punya tu. Okay, so next kita punya macam bedroom, ruang-ruang yang luar ni lah. Okay, kita nak pakaikan ruang macam mana. Okay, let's say kata this is a kitchen area and you don't want to use you want to use different material that compare dengan area lain ni. For this is considered kitchen. Okay, so kita boleh select lah kat sini. Kita boleh select kat sini kat mana kita nak stockkan our material. So let's say macam tu, daripada this wall to this ujung apa ni, wall sebelum masuk ke ruang belakang ni, dan this wall ni kat sini. Ataupun pembeli dia akan buat kat sini. So let's say kata you nak kat situ, so cari satu warna dulu, any color dulu. Okay, any color dulu untuk you colorkan this area. So you colorkan this area. Okay, so bila time you color dia senang sikit, you nak choose. Sebab dia dah different color daripada tadi kan. So kita cari mana material mana yang you nak pakai tadi. For example, nak pakai balik this pattern ni. So edit, copy, edit, paste info. So again, this style ni quite big, so kita kena skillkan dulu. Mesti kita happy with that size dan kita duplicate lah. So itu kita punya color for our wet kitchen atau kitchen area.
So yang lainnya mungkin kita nak gunakan material timber flooring. Okay. Kita select yang lainnya. Kita cari, kita buka layer yang timber floor strip. Okay, so ni saya dah set sambung tadi lah. Select all, edit, copy, go to the plan, to edit, special case info. So, yang ni nampak lah, ni very besar ni kan, timber strip. Kalau you tahu size dia satu tu lebih kurang dalam 10 cm je. Jadi kalau tadi kita dah buat kita punya scaling tadi, maksudnya lebar pintu tu, kalau kita assume lebar pintu adalah 1 meter atau 1 meter something, so maksudnya dia perlukan about 12 strip tu pada satu door tu je. Yes, kita tekan scale dulu. Kita tengok kat sini, kalau kita assume kata door ni dalam 1.5, tengok. So lebih kurang macam ni lah, ini kita acceptable juga lah. Dia punya ni, lebih kurang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. So, kalau boleh kecilkan sikit lagi. So it's about, benda ni kita kena ada knowledge in terms of the material. Okay, so let's say kata that is the correct size, the product punya size, so kita boleh copy je lah. So just duplicate aja. Ini tadi. So that is your punya flooring punya rendering. So ni kat sini tadi ada satu terlepas ni. Kita punya apa ni? Kita punya pintu ni ada yang bahagian yang rumput ni. So again, kita go balik pada sini, shape. Kita drawkan kita punya line hitam sebab kita nak differentiatekan dia punya apa ni? Bezel lantai tu. So, merge down. So dia merge balik kita punya lantai. So kita boleh select this area and this area untuk letak kita punya material. Okay, so lebih kurang kat situ lah, kita dah match kat situ. So yang bahagian rumput ni, kita copy balik, cari mana rumput tadi tu. Okay, always go back to your plan. Choose this area ni. Then edit. Paste. Okay, so scale ni besar jadi you kena rescale ni.
Nampak ni dia punya original file dia besar ni, maknanya. Dia reposition kat situ. Tengok dia match tak. So kalau itu dah match tu nampak okey tu. Okey, so tadi ni kat new floor ni pun ada yang tak tutup. Make sure dia ada area tu tutup. Okey. So what else kita nak buat adalah masukkan furniture lah. Kita masukkan furniture. Itu yang kata yang this cabinet ni you boleh cari material yang timber ke material marble tu, you boleh masukkan ke dalam this material ni. Okay, so next kita letak dulu furniture. Kita buka library furniture. Living and dining. So living and dining sama juga, you kena ada knowledge berapa size. Selalunya meja ni lebih kurang 1 meter punya width. Jadi you tengok tadi lah, gunakan grid balik tadi untuk you scalekan pada plan tu. Sorry, ni kena always select dia top most ni untuk you pastekan. So ni besar lah ni. Okay, so kita nak scalekan kita bentuk, kita open balik kita punya grid. So kita nak kalau boleh width grid ni lebih kurang 1 meter lah, maksudnya 2 grid tu. Ataupun lebih sikit lah, tak apa. So lebih kurang 2 grid. 2 grid tu for 1 meter. So let's say you kata dah letak you punya dining table kat situ. So, kita tengok kat you punya sofa. Okay, semua benda ni kita boleh pakai. Sama juga width sofa ni is about 1 meter. Kita scalekan dia. So kita ambil lebih kurang 2 kotak tu. So dia muat dalam 2 kotak tu. Dan kita tahu dia dalam 1 meter punya width. Dan kita boleh position. So kalau dia tak muat ni, you kena edit dah ni. You kena reposition kan ni, copy. So this is the side table. You can put the side table di situ. Maybe this long chair ni boleh separate kan. Dia boleh letak kat balcony. Saya boleh letak kat situ. So you can put there. Ni dia boleh arrange lah dia punya furniture ni.
let's say itu you punya ni. So kalau ada furniture yang kabinet ni, dia masukkan kabinet tu. Okay, copy. Again, choose layer paling atas sebab nampak ni ada wall kosong ni. So it's normally suitable for you punya apa kata kabinet untuk masuk ke situ. Okay, mana? So again, kabinet macam ni biasanya dalam 500 width dia. Ataupun you boleh just match. So 500 tu dah bukan satu grid je lah. Okay, satu grid ni. So kita scale down kepada ni. So lepas ni kita masukkan bilik tidur. Yang ni boleh copy satu kat sini. So ni up to you lah macam mana you nak design you punya floor design. Okay, you can put rak juga. Nanti kita ada satu lagi library yang kita ada rak tu. So kata you nak letakkan this rak design. Edit paste. Kalau kat sini you nak buat atas tu, you just movekan furniture ni kat atas. So the position the mat tu position underneath the furniture. So that is how you want to arrange you punya ni. Okay. Actually this one pun nampak sempit ni. Nanti you can choose another furniture ni. Laluan tu nampak sempit. Okay, next adalah kita nak masukkan kita punya bedroom. Kita punya bed. Kita boleh close. Mungkin some of this material tengok some of this furniture ni mungkin boleh digunakan. Scale about half meter punya width.
Mungkin room yang belakang ni you boleh buat your small office kat situ. Nanti dah ada furniture juga. You tengoklah mata in term of library ni you boleh cari lagi lah sebab biasanya masuk pintu ni kan ada rak kasut ke apa benda yang you buat kat situ lah you punya apa ni furniture. Tu kat sini dalam ni mungkin dalam tak masuk bilik air ni mungkin ada satu kabinet lagi kat sini. Dan kat dalam bilik kecil ni you can put you punya office punya furniture. Dan kita masukkan bed dekat dalam master bedroom tu. Bed. Select all. Okay, queen bed kalau you tahu dia ada size queen apa bed ni ada banyak size. Dia ada king, dia ada single, dia ada queen, dia ada double. Okay, so yang ni adalah queen. So size queen adalah dalam the lebar dia is 1.5 meter kali 1.8 ataupun 2 meters. So kita sama ada kita boleh scalekan the height ikut maksudnya dia ambil 4 punya grid for 2 meters ataupun dia punya width tu. So width tu lebih kurang lah tu. So you can put you punya arrange you punya furniture kat sini. Tengoklah you boleh masuk lagi yang sofa ni semua tadi boleh masukkan. You can put one sofa there. Dan you lengkapkanlah you punya apa ni? You punya floor plan ni. Sementara tu you boleh off kan untuk you senang nampak you punya ni. Okay. So bila time you dah buat last kali kereta kejap. So plan ni better you save, always save. Open ada kita nak masukkan kereta. So tengok berapa size kereta. So kereta dia about 4 meters punya apa ni? So with kereta dia less than 2 meters
Tadi kita nampak kat depan ni kita ada 3 kotak parking lah. Jadi maksudnya dia kena ada extra space between untuk you letak kereta tu. Jadi ada kereta lain tu you boleh gunalah kereta lain tu. Sejak senyap perut kat situ je. Okay, so basically you punya basic ni dah okay. Okay, sekarang biasanya kita akan buatkan apa ni? Nak bagikan dia nampak realistik adalah kita masukkan shadow. Okay, so kita pergi kat depan sekali, atas sekali, layer atas sekali kita aktifkan. Kita create new layer. Okay, kita namakan dia shadow. Okay. Ni saya tunjuk contoh sebahagian aja untuk you boleh. Jadi sekarang ni you dah tahu dah kat mana kalau kata you nak buat direction matahari daripada kanan bawah, sebelah kanan bawah, dan kita tahu shadow dia akan ke sini. Okay, you order itu dah belajar shadow. Kita just buat je this kind of lebih kurang strip begini. Okay, so kita gunakan warna grey yang biasa, grey yang light tu. Kita multiply dan kita mungkin letakkan about 75 dia punya apa ni. So yang ni you boleh edit lah ni. Kalau yang bahagian furniture ni, this one you can edit. Bila time you create this kind of shadow, ada part nanti you kena delete lah. Kalau macam part macam ni you boleh delete. So, kita nak imaginekan dia floor ni naik satu tingkat, but then dia ada shadow, so that kita nampak dia punya depth tu. The depth of the plan tu. Okay, once you dah complete kan benda ni, you boleh buat jugalah you punya furniture ni semua ada shadow ni. Okay, so normally saya kat sini saya akan tunjuk you punya wall aja dan nak buatkan dia punya shadow. Kita boleh guna pada layer yang sama shadow tu. You just insertkan dia punya kat mana bahagian-bahagian yang you nak shadow. So yang mana yang furniture ni you boleh move ke atas lah. Move above the shadow tu. Okay, so nanti you penuhkan lah benda ni. All this shadow yang sebelah kanan ni semua. So you ambil about dia punya ni adalah you ambil dalam 45 degrees. Okay, so ambil keliling macam tu. Sampai juga kat sini you akan ambil 45 degree ujung-ujung sini. So tunjuk sini.
So you boleh complete kan dekat sini lagi. So nampak you beza kalau you tengok you punya design kan, design with or without shadow, nampak the shadow ni dia akan nampak lagi realistic, dia akan nampak lagi 3D, dia akan nampak lagi menonjol keluar tu. So it's very important to insert you punya shadow so that your presentation tu nampak realistic lah. This one ya. Alright, okay. So ni dah 11.50 dah, so I kena stop lah kat sini. So you are the next class kan. So basically you guna tengok teknik ni balik, dan you penuhkan you punya furniture, you nak letakkan water features pun boleh, you nak letakkan different kind of trees pun boleh, tapi nanti for next week I want to see this you punya interpretation of space planning lah. Even furniture pun you boleh cari furniture lain, macam mana you nak guna. You nak letakkan rak yang bulat ke, you nak letakkan pattern, floor pattern, different floor pattern ke, it's up to you, it's your creativity. But itu kita consider sebagai you punya creativity dalam you punya composition ni lah. Okay, so apa-apa lepas you dah save untuk you punya presentation is always save as PDF as you punya main drawing, betul, save as JPEG. Okay, JPEG untuk flatten kan. Jadi bila time ni this is lebih ringan sikit lah, so that whatever yang you nak compose you akan buka guna you punya ni, you punya JPEG. Okay, alright. Okay, terima kasih. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. So this is JPEG. Okay.